Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ridwan Syah bin Abdul Nadi, nomor matrik S70560. Saya akan membentangkan role of the officer in charge of watch of an MEA vessel. Pegawai tugasan anjungan di kapal Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keselamatan, ketenteraman dan kelancaran operasi kapal sepanjang masa. Mereka bertanggungjawab dalam aspek pengurusan dan pengawasan aktiviti harian di anjungan kapal serta pelaksanaan peraturan dan undang-undang maritim. Seterusnya, tugas atau tanggungjawab utama pegawai tugasan anjungan. Yang pertama ialah pengawasan dan pengendalian kapal. Pegawai tugasan anjungan bertanggungjawab untuk mengawasi pelayaran kapal, memastikan kapal beroperasi dengan selamat dan berada di laluan yang betul, terutamanya ketika melalui perairan yang sibuk atau berbahaya. Mereka mengendalikan sistem navigasi kapal dan memastikan penggunaan alat navigasi seperti radar, kompas dan sistem GPS dengan betul untuk mengelakkan pelanggaran dan memastikan kapal bergerak ke destinasi yang tepat. Yang kedua, keselamatan dan keamanan kapal. Pegawai ini bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan kapal dan anak kapal sepanjang pelayaran, termasuk memastikan prosedur keselamatan diikuti. Mereka juga memastikan keselamatan peralatan keselamatan seperti jaket keselamatan, alat pemadam api dan alat penyelamat lain sentiasa berada dalam keadaan sedia digunakan dan siap pakai. Yang ketiga ialah pengawasan anak kapal dan operasi harian. Pegawai tugasan anjungan memantau anak kapal semasa waktu jaga mereka, memastikan mereka melakukan tugas masing-masing dengan betul. Ini termasuk memastikan anak kapal yang bertugas menjaga peralatan, bertindak sebagai pengawas dan melaksanakan tugas penguatkuasaan jika perlu. Yang keempat ialah pengawasan dan penguatkuasaan undang-undang maritim. Pegawai ini memastikan kapal mematuhi semua undang-undang maritim yang relevan dan menjalankan penguatkuasaan terhadap sebarang pelanggaran peraturan seperti penyeludupan, penangkapan ikan haram atau aktiviti jenayah maritim lain. Mereka juga terlibat dalam operasi pengawasan untuk mencegah dan menangani sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang atau merosakkan sumber laut. Dan yang terakhir ialah komunikasi dan pelaporan. Pegawai tugasan anjungan bertanggungjawab untuk menjalankan komunikasi yang efektif dengan pihak luar termasuk pangkalan APMM, agensi penguatkuasaan lain atau kapal yang beroperasi berdekatan. Mereka perlu melaporkan status kapal, keadaan cuaca dan sebarang insiden yang berlaku termasuk situasi kecemasan atau kejadian yang memerlukan tindakan segera. Kelayakan dan kemahiran yang perlu ada untuk menjadi seorang pegawai tugasan anjungan ialah memiliki sijil Officer of the Watch yang diiktiraf, kelayakan dalam navigasi dan keselamatan maritim. Yang kedua, mempunyai kemahiran dalam komunikasi, kepimpinan dan pemahaman undang-undang maritim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadet Kanan Muda Paskam Nur Aisyah Syuhaidah binti Johar, nombor matrik S70093, nombor badan MB020056. Saya akan membentangkan mengenai Standard Operating Procedure on Bridge Watchkeeping atau SOP pengawasan anjungan. SOP ini merupakan panduan penting untuk memastikan pegawai bertugas anjungan PBA atau Official on Watch OOW dapat menjalankan tugas dengan cekap, terutama dalam mengelakkan insiden yang boleh menjejaskan keselamatan kapal. Definisi dan objektif SOP. SOP pengawasan anjungan adalah garis panduan yang membantu pegawai bertugas untuk memastikan operasi kapal berjalan lancar dan selamat. Ini yang menjadi asas untuk memastikan keselamatan kapal, kru dan persekitaran maritim. Antara objektif SOP ini adalah meningkatkan keselamatan maritim. SOP ini bertujuan mencegah kemalangan seperti pelanggaran antara kapal, kapal terkandas atau kehilangan arah. Sebagai contoh, jika sebuah kapal bergerak di kawasan yang sibuk seperti Selat Melaka, SOP memastikan pegawai bertugas dapat bertindak dengan pantas untuk mengelak kemalangan. Yang kedua, mematuhi peraturan antarabangsa. Contohnya, International Regulation of Preventing Conciliation at Sea COLREG menetapkan prosedur untuk mengelakkan pelanggaran. Dengan mengikuti SOP ini, kita dapat memastikan kapal kita sentiasa patuh kepada peraturan tersebut.
Terdapat dua komponen utama dalam SOP ini. Yang pertama adalah prosedur tukar tugas, iaitu wash handover procedure. Tiga elemen dalam prosedur ini adalah: yang pertama, persediaan. Pegawai baru mestilah tiba lebih awal sebelum waktu tukar tugas untuk memahami status operasi semasa. Sebagai contoh, mereka perlu mengetahui lokasi kapal, keadaan cuaca dan peralatan navigasi yang sedang digunakan. Yang kedua adalah pertukaran maklumat. Maklumat penting seperti kedudukan kapal, arah laluan, kecepatan serta sebarang isu teknikal atau risiko perlu disampaikan dengan jelas. Contohnya, jika ada risiko ribut di laluan, pegawai baru harus dimaklumkan supaya dapat merancang laluan alternatif. Yang ketiga adalah penilaian. Pegawai yang mengambil alih tugas mesti bersedia menjalankan tugas dengan cekap. Ini bermaksud mereka harus memahami sepenuhnya situasi dan memastikan operasi kapal berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Komponen yang seterusnya adalah kesiapsiagaan kecemasan, iaitu emergency preparedness. Tujuan utama ialah memastikan tindak balas yang pantas dalam situasi kecemasan. Sebagai contoh, jika berlaku kebakaran di ruang anjungan. SOP ini membantu pegawai bertugas untuk melaksanakan langkah keselamatan seperti mengarahkan kru ke tempat perlindungan dan memadam kebakaran dengan cekap. Latihan berkala juga ditekankan dalam SOP ini untuk memastikan semua kru memahami tugas mereka ketika kecemasan. Ini amat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengelakkan segala kerosakan besar dalam kapal. Sekian sahaja pembentangan daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bishra Muklisha binti Zul Hisham, S70510. Di sini saya ingin membentangkan tentang Introduction on Equipment on Ship Bridge. Alat yang kumpulan kami pilih ialah Emergency Position Indication Radio Beacon, EPIRB. Alat ini berfungsi sebagai alat bantuan yang memancarkan signal kecemasan dan memberikan koordinat lokasi kecemasan. Jenis EPIRB terbahagi kepada dua. Yang pertama, Manual Activation EPIRB yang diaktifkan secara manual oleh pengguna. Yang kedua, Automatic Activation EPIRB. Ianya secara automatik aktif ketika kontak dengan air dan ianya sering digunakan pada kapal laut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Nur Fazri bin Jeffrey, S71145. Baiklah, di sini saya ingin membincangkan tentang fungsi-fungsi EPIRB. Yang pertama adalah ianya berfungsi untuk mengirim isyarat darurat apabila kapal tenggelam ataupun mengalami kecemasan. Dia mengantarkan isyarat kepada satelit dan seterusnya kepada pihak berkuasa untuk mengenal pasti di manakah kedudukan kapal tersebut. Yang kedua adalah pengesanan lokasi. Melalui isyarat yang EPIRB hantar kepada satelit, ia membolehkan pihak berkuasa untuk mengakses di manakah keberadaan kapal tersebut ketika mengalami kecemasan. Dan seterusnya adalah pengaktifannya yang secara automatik. Apabila EPIRB bersentuhan dengan air ataupun mengalami keadaan darurat, ia mempunyai satu mekanisme automatik yang membolehkannya untuk memancarkan isyarat dan timbul di atas air, memudahkan kepada pihak berkuasa untuk mengesan kapal yang mengalami darurat. Baiklah, seterusnya saya ingin membincangkan mengenai bagaimanakah EPIRB berfungsi di atas kapal. Pertama sekali, ianya bermula melalui pengaktifan. EPIRB boleh diaktifkan secara manual ataupun automatik ketika tenggelam di dalam air, membolehkannya ia terapung dan memancarkan isyarat yang membawa kepada dua, iaitu penghantaran isyarat. EPIRB menghantar isyarat kecemasan melalui frekuensi 406 MHz ke satelit dalam sistem Cospas-Sarsat. EPIRB moden dilengkapi dengan GPS yang menghantar data lokasi kapal yang tepat kepada pihak penyelamat. Yang ketiga adalah relay melalui satelit. Satelit menerima isyarat kecemasan dan seterusnya menghantar kepada stesen bumi. Dan yang terakhir sekali, makluman kepada pihak penyelamat. Data yang telah diterima oleh satelit seterusnya dihantarkan kepada pihak penyelamat yang terdekat untuk menyelamatkan kapal yang mengalami kecemasan. Isyarat bersama maklumat lokasi dan kapal dihantar ke pusat penyelarasan penyelamat maritim terdekat. Sebagai kesimpulan, peranan pegawai tugasan anjungan adalah amat kritikal dalam memastikan keselamatan operasi kapal dan kru. SOP pengawasan anjungan memberikan
garis panduan yang jelas untuk pelaksanaan tugasan dengan cekap, termasuk dalam aspek pertukaran maklumat, pengurusan kecemasan dan pematuhan peraturan antarabangsa seperti GOLREC. Tambahan pula, peralatan di anjungan seperti EPIRB dan pelbagai lagi seperti GPS, AIS, kompas dan radio VHF memainkan peranan penting dalam menyokong tugas ini. Dengan memahami fungsi dan cara pengoperasian setiap peralatan, pegawai bertugas dapat membuat keputusan dengan tepat untuk mengelakkan kemalangan serta memastikan kelancaran operasi. Secara keseluruhannya, pelaksanaan SOP dan penggunaan peralatan yang betul bukan sahaja meningkatkan keselamatan kapal tetapi juga memastikan kecekapan operasi maritim. Sekian, terima kasih.